كهدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهر وباطن يقظة ومنامة واجعل يا ربي روحا لذات الجمع في الدنيا كل الآخرة عظيم. Sampai kita muka 54. Hadis yang ke-22. Membasuh kain yang berdarah haid. Ini fiqh wanita, fiqh yang berkaitan dengan kaum wanita. Orang lelaki kena belajar juga agar supaya dia boleh mendidik ahli keluarganya. Ya, kalau tak tahu biasa nak mendidik tak boleh. An Aisyah qalat kanat ihdana tahid summa taqtarisu dam min thawbiha 'inda tuhriha fataghsiluhu wa tanḍuhu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah ia berkata adalah salah seorang daripada kami berkeadaan haid, kemudian ia salah seorang kami mengikis akan darah haid itu pada kainnya ketika sucinya. Kemudian ia membasuhnya dan ditiluskan ke atas sekaliannya. Setelah itu ia sembahyang pada. Keterangan hadis. Aisyah berkata, adalah seorang daripada kami, yang di kalangan kaum-kaum ibu ni, kami berkeadaan dalam haid, artinya datang darah haid.
Kemudian bila haid telah kering, dikikis dengan kukunya darah haid itu daripada kainnya yang terkena dengan darah ketika sucinya. Bila haid telah kering, dia nak suci, nak mandi, nak sembahyang, didapati ada darah tadi melekat dekat kain, maka dia pun kikis, ya, kikis darah haid daripada kain itu dengan kukunya. Setelah itu barulah ia membasuhnya dan jiruskannya air ke atas kain yang tiada terkena darah. Kemudian bersembahyanglah ia padanya. Ini mengajar kita hukum fiqh, di mana darah haid ini najis, darah. Jadi najis ainiyah. Cara nak sucinya mesti dihilangkan ainnya dulu. Ya, sebab tu dia kikis buang, kikis darah tadi supaya boleh dibasuh. Ya, sebab dia ada air dia. Kesalahan air mani dulu, air mani dulu khilaf, ya. Mazhab kita suci, mazhab Maliki najis, air mani kena kikis juga. Ya, mazhab kita kikis itu sunat, mazhab yang lain wajib. Adapun masalah haid, mazhab kita Syafi'i pun darah itu najis. Jadi bila nak basuh, kena hilangkan dahulu air darahnya dengan dikikis, ya. Dan kikis semua airnya, tinggal asarnya saja, baru dibasuh, ya, dibasuh supaya suci. Dan kain yang tak kena darah tu, terus sajalah, tak payahlah kikis lagi, ya. Waktu nak basuh, habis mudah aja. Ini berkaitan dengan najis. Dia tak kira haid tak haid, asal guna najis, ya. Cara nak menyucinya, kena hilangkan air, kemudian dijirus makna mengalir air, dialirkan air, tidak sah, ya. Kalau kita basuh, airnya tidak mengalir, kecuali kalau air banyak, ambil rendam saja dalam kolam. Tak apalah, sebab dia cukup dua kolam, rendam langsung air, ya. Tapi air tidak mengalir, air tak cukup dua kolam, perlu dijirus, perlu dialirkan, jauh daripada atas, ya. Tidak boleh kita bercelup di dalam baldi itu, celup seluar-seluar kita najis, celup dalam baldi, takkan suci, najis, jadi mutan najis air itu, ya. Kerana tak cukup dua kolam. Hadis yang ke-23, cara-cara bersuci daripada haid. Ini suci dekat badan, yang tadi suci dekat kain. Darah kena kat kain, nak suci dia kena basuh, kena alir. Hadis 23 ni pula cara nak cuci haid daripada badan dia, badan wanita, anggota wanita yang keluar haid tu. An Aisyah anna imra'at min al-ansari qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu min al-hayd? Qala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha salasan. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. daripada Aisyah radhiyallahu anha,
bahawa telah berkata seorang perempuan daripada kalangan orang Ansar, nama dia Asma binti Yazid, kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata perempuan daripada Ansar, Asma binti Yazid? Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah cara saya nak mandi daripada darah haid? Ya, saya dah datang haid, mana dah berhenti, jangan nak mandi. Qala, Nabi bersabda, khuzi, ambil oleh engkau. Kalau lelaki, khuz. Akhadha, ya khuz, 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 khudha, khudhu, khuzi, khudha, khudh. Khuzi, ambil oleh engkau. Firsatan, segumpal kapas. Mumassakatan, yang dibubuh minyak kasturi. Ambil kapas, celup minyak kasturi. Fatawaddai, maka bersucilah engkau biha dengannya, dengan kapas yang dibubuh kasturi tadi, salasan, 3 kali. 3 kali tanya. Ini sunat ya. Dia suci haid ni mesti dengan air ya. Najis mesti suci dengan air. Tapi Nabi suruh ambil kasturi ni sunat untuk menghilangkan bau ya, bukan nak menghilangkan najis. Ambil kasturi, letak kat kapas dan dekat farash, nak hilangkan bau, darah tu busuk ya. Jadi basuh dengan air lah, kemudian sental dengan kasturi. Kita hari ni kalau tak ada kasturi, boleh pakai lotion, boleh pakai air apa-apa saja pewangi ya, banyak kan. Air sirih, air apa ada. Tujuannya nak memelihara kebersihan dan kesihatan. Zaman dulu Nabi guna kasturi, sebab kasturi itu wangi ya. Sama kemudian inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya, kemudian Nabi rasa malu. Ini seorang yang akhlak paling terpuji ya, mempunyai sifat malu. Orang yang iman dia sempurna, dia ada sifat malu. Al-haya'u minal iman. Al-haya' minal iman. Malu itu su'batul minal iman, satu cara daripada iman. Maknanya orang yang tidak ada malu, iman dia tak sempurna. Orang yang iman dia sempurna, mesti ada perasaan malu ya. Malu pun nak benda tak elok. Jangan Nabi orang tanya benda je, Nabi malu. Orang perempuan tanya masalah perempuan, Nabi rasa segan ya. Nabi jawab, tapi dah jawab dalam keadaan segan, malu je. Itu elok dalam masalah wanita ini. Yang mengajarnya ustazah ya, sama-sama dia tak apalah. Kita nak mengajar dia, tak boleh nak cerita habis-habis ya. Fa'arada biwajhihi, Nabi pun paling tunduk segan. Nabi jawab dalam keadaan malu, muka Nabi pusing. Malu kat perempuan tu ya. Nak cerita masalah wanita, nak cerita tentang kemaluan, ambil kapas tanya kat situ, malu ya.
Kapas tadi pada baras tadi jangan nak suci. Ya. Jadi Nabi malu. Au qala ataupun ini khilaf rawi ya. Aisyah dia ragu-ragu adakah Nabi itu malu. Tanda Nabi malu itu Nabi berpaling muka ataupun Nabi malu itu dengan Nabi berkata qala tawaddi biha ya, bersucilah engkau dengannya. Nabi menggunakan kiasan itu tanda Nabi malu. Jadi Aisyah dia khilaf Nabi malu ni ditunjukkan dengan reaksi berpaling muka atau Nabi tak paling tapi Nabi ganti dengan perkataan kiasan. Sucilah dengan ni. Nabi tak cerita direct pasal tak ada. Nabi kata ambil kapas kasturi ni suci dia. Ya, tu bahasa kiasan tadi. Suci tu maknanya kamu proseslah sendiri, basuh sentaklah bagi hilang tu. Tak ada nak cerita detail-detail, malu. Ya. Jadi cara penyampaian Nabi itu menunjukkan Nabi seorang yang malu. Nabi tak cerita direct, Nabi berselingkuh. Kemudian baru dijelaskan oleh Aisyah maksud Nabi tadi. Masuk suci dengan kasturi itu diuraikan oleh Aisyah kepada Asma. Ya, Nabi cerita secara kiasan-kiasan tadi. Tanda Nabi malu. Jadi khilaf pada riwayat Aisyah ni tanda Nabi malu itu sama ada Nabi berpaling muka atau Nabi tak berpaling. Tapi diketahui sifat malu itu daripada kata-kata kiasan sallallahu alaihi wasallam. Ya, faham? Ya. Fajazabtuha fa'akhbartuha bima yurid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pegang tangan Asma. Ya, kata Aisyah, bila Nabi jawab itu agak malu-malu, aku tarik tangan perempuan tu buat keluar. Ya, Nabi tak jawab. Nabi jawab mereka macam tu. Aisyah pegang tangan Asma tadi, bawa ke tempat lain. Nak cerita, nak ajar dia. Ya. Lalu aku tarik dia, maka aku khabarkan kepadanya dengan apa yang dihendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata Nabi tadi, ambil kapas kasturi, buat bersih. Apa maksudnya? Diurai oleh Aisyah. Ya, tempat kasturi itu mana boleh buat suci, dia bukannya air. Tiba-tiba Nabi kata suci dengan dia. Apa maksud dia? Maka diurai oleh Aisyah dalam hadis yang lain. Ya. Keterangan seorang wanita daripada Ansar. Bila sebut Ansar, orang mana ni? Ya. Ansar mana? Mekah ke Madinah? Orang Madinah. Kalau mana Mekah? Muhajirin. Ya. Namanya Asma binti Yazid. Telah bertanya kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya saya nak mandi di darah haid? Junjungan bersabda, menjawab pertanyaannya, ambillah sepotong kapas yang disapukan kasturi, kemudian kapas tu, maka sucilah engkau dengannya. Setakat itu je dia jawab. Dia faham? Biasa. Tak boleh nak faham lah. Setakat itu. Maka dimulaikan oleh Aisyah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam jawapannya ini sebanyak 3 kali. Bukan suci 3 kali, Nabi jawab 3 kali. Nabi kata, khuzi firsatan mumassakatan fatawaddi biha. Khuzi firsatan mumassakatan fatawaddi biha. Fatawaddi. Berwuduk, asal tawaddah tu wuduk. Berwuduklah kau dengan wuduk, orang panggil wuduk apa nama? Lughawi, bukan wuduk maknawi. Wuduk maknawi itu ambil wuduk lah. Ni tawaddah itu berwuduklah kau dengannya. Wuduk maknawi ni bersih.
Makna berwuduk sini bersuci lah. Bagi wuduk lafzinya lugawi, wuduk yang dibahas pada bahasa, bukan pada istilah. Kemudian berwuduklah, yakni bersucilah engkau dengannya. Rasulullah SAW bersabda dalam jawapan ini sebanyak 3 kali. Setelah itu junjungan sallallahu alaihi wasallam pun malu, lalu berpaling dengan mukanya. Atau ia bersabda, ini tanda Nabi malu sama ada Nabi berpaling muka, ataupun Nabi tak berpaling tapi Nabi bersabda. Ya, ini menunjukkan keraguan daripada Aisyah tentang keadaan yang terjadi pada junjungan. Adakah junjungan malu lalu berpaling mukanya, ataupun junjungan bersabda tak berpaling, sekadar bersabda saja, bersucilah kau dengannya. Ya, makna Nabi bercakap atas lapas-lapas kiasan saja. Tanda malu, Nabi tak jawab direct. Ya, kalau jawab direct, ambil ni apa sental cerita habis. Malulah nak cerita macam tu. Nabi kata ambil kapas ni, buat berwuduk dengannya. Dah, itu. Ya. Setelah junjungan bersabda menyuruh mengambil kapas dan bersuci dengannya, maka Aisyah pun berkata, aku pun terus memegang tangan Asma. Kemudian aku tarikkan dia, yang aku bawakan dia, lalu aku khabarkan kepadanya dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi, apa yang Nabi maksudkan suci tadi, ya, oleh Nabi SAW, iaitu mahulah ia menghilangkan bekas darah dalam kemaluannya dengan sepotong kapas. Gunanya supaya hilang baunya yang busuk. Perbuatan seperti ini adalah sunat. Jadi Nabi maksudkan ambil kapas bekas isteri buat wuduk tu, maksudnya hilanglah darah-darah yang melekit dekat balas kamu tu. Kemudian bekas isteri itu supaya hilang busuk. Itu maksud Nabi. Kemudian basuhlah dengan air buat mandi dengan air kapas tadi supaya nak hilangkan busuk. Nak hilang najis ni kena mandi hadas. Mandi angkat junub haid dia, ada haid. Maknanya kalau tak ada kasturi, apa saja perkara yang boleh menghilangkan bau boleh dikiaskan. Ya, guna air, biasa guna sirih, ya, sirih itu dia merawat, ya, hilangkan bau, hilangkan bakteria, air sirih. Ataupun gunalah apa-apa ubat-ubatan sunat. Difahamkan daripada hadis tersebut bahawa orang yang alim boleh menjawab soal atau perkara yang sulit dengan cara kiasan yang dapat dimengertikan. Jadi kita nak jawab itu nama istidraj. Dia jawab dalam bentuk kiasan. Ya, sebab Nabi menjawab kiasan, Nabi malu. Ya, tapi kiasan yang boleh dipahami lah. Dia banyak ahli sufi yang mereka berkata dalam bentuk kiasan. Orang sufi banyak bahasa-bahasa kiasan. Ini kalau orang fikah ni dia direct je. Dan orang perempuan boleh bertanya, yakni meminta pengajian tentang perkara-perkara agamanya yang belum diketahui daripada hadis ini. Mana orang perempuan pun boleh bersoal jawab, tak mesti orang lelaki saja. Ya, anak murid perempuan pun boleh tanya dalam kelas. Tak ada masalah. Ya, sebab sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Habis, termasuk hadis ke-24. Benda ringkas-ringkas je dah. Yang hadis 22 ni dia hadis Nabi ke ini daripada Aisyah ni? Ini hadis Nabi ke? Hadis Nabi lah. Sebab Aisyah menceritakan tentang Nabi, dialog antara sahabat dengan Nabi. Hadis lah.
Ya. Aisyah meriwayatkan kisah Nabi. Mana hadis? Hadis ni apa sahaja berkaitan dengan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi hadis. Ya. Sifat-sifat Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang berkaitan dengan Nabi lah. Bagi hadis juga tu. Ini dialog antara Nabi dengan Ashab diceritakan oleh Aisyah hadis lah. Ya. Hadis yang ke-24, tempat perkara yang telah ditetapkan. Ini yang berkaitan dengan hidup kita, qada dan qadar dalam kehidupan. An Anas bin Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala wakkala birrahimi malakan yaqulu ya Rabbi nutfatun ya Rabbi alaqatun ya Rabbi mudghatun fa idza arada Allah an yaqdiya khalqah qala adzakarun am unsa saqiyun am sa'idun faman rizqu faman ajal fayuktabu fi batni ummihi atau kama qala. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan dengan rahim itu satu malaikat, rahim wanita. Ya, Allah Ta'ala wakilkan dengan rahim, makna pada nak membicara, nak menjaga rahim wanita itu Allah letak seorang malaikat. Ya. Iaitu satu malaikat yang berkata, ya Tuhanku, air mani, ya Tuhanku, seketul darah, ya Tuhanku, seketul daging. Maka apabila Allah menaki bahawa melakukan ganjarannya, maka berkata malaikat, adakah ganjaran itu lelaki atau perempuan, celaka atau bahagia? Kemudian maka apakah rezekinya, maka apakah ajalnya? Lalu dituliskan di dalam kandungan perut ibunya. Keterangan hadis tersebut menerangkan bahawa Allah mewakilkan malaikat untuk mengurus urusan rahim perempuan. Ya, rahim satu kuasa dalam perut perempuan. Ia akan mengandung. Malaikat itu berkata ketika air mani dalam rahimnya, ya Tuhan, Engkau jadikan air mani. Ya, bila perempuan bersama suaminya, bila air mani perempuan suami masuk, lelaki yang malaikat pun berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, air mani, mana apa nak buat dengan air mani ni? Ya. Air mani dah ada dah, nak buat apa ni? Dah masa 40 hari air mani duduk kat situ. Ya. Ya Tuhanku, Engkau jadikan seketul darah. Lepas 40 hari air mani tadi berubah jadi darah. Malaikat kata lagi, ya Allah, dah jadi darah. Dia cerita. Ya. Kemudian Engkau jadikan seketul darah. Tadi jadi darah, kemudian jadi seketul darah pula. Seketul daging. Darah. Nutfah tu air mani, alaqah mudghah. Ini mudghah satu daging. Alaqah tu
alaqah ni dia punya janin yang ada berkayu macam ni ya. Dia dah proses daripada amani menjadi alaqah. Alaqah ni sebelum membentuk daging tu dah, membentuk diri tu dia dalam bentuk pada berudu ya. Dia lagi berudu tu, dia pegang kayu dekat rahim tu, kalau ni alaqah. Alaqah ni dalam bahasa Arab benda yang bergantung lintah, itu alaqah. Jadi Allah guna perkataan yang tepat, alaqah. Alaqah tu lintah, maknanya dia bergayut di dahil, dia makan darah haid macam lintah makan darah ya. Jadi ya Tuhanku, Engkau jadikan segetul daging daripada imani jadi darah jadi daging. Demikianlah berkata malaikat pada tiap kali peringkat kejadian tersebut dalam masa di antara satu kejadian dengan satu kejadian selama 40 hari. Masa imani 40 hari, malaikat dia kata, ya Allah, imani ni buat apa ni? Tiba-tiba Allah jadikan darah tadi. Oh ya Allah, nak jadi darah ni 40 hari dalam bentuk darah. Allah tukar pula kepada daging seketul. Dia dah 40 hari jadi daging, baru dia menjadi jasad ya, janin manusia. Mana dalam tempoh 120 hari baru dicium roh ya, 4 bulan. Maka kalau Allah nak hidupkan, diciumlah roh pada janin yang berumur. Sebab itu belum 4 bulan haram kita gugurkan, sebab dia dah tempoh dicium roh ya, dalam tempoh 4 bulan. 40 hari untuk imani, 40 hari darah, 40 hari daging ya. 4 bulan 40 hari berapa lama? 40 hari 120 hari, tak sampai 4 bulan ya. 4 bulan kan 120 hari. 120 hari. Kemudian itu apabila Allah menaki menyempurnakan atau meneruskan kejadiannya, iaitu kejadian yang dikandung oleh rahim, bertanya malaikat. Dan kalau Allah menaki janin tadi nak dihidupkan daripada air, dah jadi darah, dah jadi daging seketul, dah jadi jasad baby, maka waktu tu kalau Allah menaki nak hidupkan dia, nak cium roh, malaikat tanya ya, malaikat bertanya pada dia, pada Allah Ta'ala, adakah ia lelaki ni, janin ni nak dihidupkan ni, nak jadi lelaki ke perempuan, celaka ke ya, celaka yang didurhaka atau bahagia. Celaka bahagia ni makna nak jadi orang soleh ke, nak jadi orang taat, nak jadi orang yang maksiat ya, itu makna celaka atau bahagia. Orang ni hidup kat dunia tu nak jadi ahli syurga ke, nak jadi ahli neraka ke, begitu. Makna celaka ke bahagia ni budak ni yang ada ditulis ni semua dia tetap dah. Yang akan lahir ini budak ni ahli neraka ke, budak ni ahli syurga besok ya. Kalau buat dah tentu dah. Sebab tu sebelum tempoh bijuk roh tu, mak bapak ya, sangat-sangat digalakkan banyakkan doa. Doa supaya anak tadi dicatat dengan amalan-amalan yang saleh, anak-anak yang saleh, zuriat-zuriat yang saleh. Kemudian rezeki dia, apakah rezekinya ni budak ni yang nak lahir ni, dia kat muka buminya rezekinya banyak mana? Jadi orang kaya ke, jadi orang miskin ke ya, jadi jutawan ke, hartawan ke,
Jadi bapak semua ada tulis kat situ. Ya. Lepas tu ada yang lahir kat muka bumi, kaya. Lahir je terus kaya pun ada. Lahir jadi anak jutawan, kaya lah pula bapak dia meninggal. Dan tertulis nak jadi anak kaya. Ada yang tertulis jadi orang miskin. Ya, ada yang tertulis berbagai bentuk lah rezeki Allah nak beri. Kemudian ajal dia dalam rahim dah tentu dah. Budak ni kalau lahir besok, berapa umur dia kat muka bumi? Cukup masanya mati. Ya. Yang kita nak tengok kena langgar kereta itu asbab saja. Kena langgar kereta, kena jatuh buku, itu sebab. Ya. Hakikatnya memang dah takdir nak mati hari itu. Sebab tu tujuan datang sebab tu supaya ya, orang tak marah kepada malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat apa? Israel. Jadi Israel ni kata, ya Allah, aku kerja cabut nyawa orang kerana ada marah aku je. Ya, cari cabut nyawa orang, takut orang marah kat dia. Kata Allah, aku jadikan sebab. Jadi dia orang takkan marah kau. Orang kata kena langgar kereta, orang kata jatuh buku. Wah, malaikat cabut nyawa dia. Kau tak nampak kerja malaikat cabut tu. Itu bilang dia datang sebab tu. Asalnya kerja malaikat supaya kita tak marah dengan malaikat tu. Allah datangkan sebab. Jadi orang tak nampak kerja malaikat, dia nampak kena langgar lori, kena sondol stable, ya, berimpun tengah mapipu sebuah tayar trailer. Nah, lagi mati kena tembak. Hakikatnya kerja malaikat mencabut rezeki. Ya. Dan hakikat yang paling itu Allah sendiri lah yang mengambil nyawa. Malaikat itu cuma perantaraan saja untuk jalankan tugas. Kesimpulan 4 perkara yang telah ditetap bagi seorang sebelumnya lahir dunia ialah 4 perkara. Pertama, jantina. Anak kita tu ditentukan oleh Allah Ta'ala, laki ke perempuan. Nak lahir tu laki ke perempuan. Kalau dah tentu laki, laki lah keluar. Kalau tentu perempuan, perempuan dah keluar. Celaka atau bahagia budak ni lahir besok jadi anak soleh ke jadi anak masalah, semua ada tulis. Ya, menjadi anak soleh, soleh dah ada. Kalau jadi anak masalah, teroleh dah ada. Ya, kat muka bumi ni. Nanti kita akan kaitkan dengan ikhtiar. Ya. Kalau tak faham tu serah gitu. Yang ketiga, rezeki. Kalau tertulis rezeki banyak-banyak kan? Kalau tertulis rezeki sikit-sikit lah. Yang keempat, ajalnya. Berapa umur dia, di mana nak mati dia, semua dah tertulis. Di dahi kita dah tertulis ajal kita. Ni tengok kat dahi, gunung tengok bila ajal itu. Malaikat maut menziarahi anak Adam satu hari 70 kali. Dia tengok ajal kita kat dahi ni. Di dahi kita ni ada tulis tarikh mati, pukul nak mati, pukul apa, di mana. Kalau boleh sketch kan dia tengok. Tengok kat dahi tu. Boleh. Malaikat datang tengok satu hari berapa kali? 70 kali datang tengok. Belum sampai. Datang belum lagi. Datang lagi tu belum lagi. Dari datang tengok, ni dah masa dia. Dia jam terus. Ya. Tengah main bola, tengah naik kereta, tengah dalam masjid, kat bunga wayang, tengah main Facebook, tak kira. Ya. Kalau dah sampai ajal, akan dicabutlah nyawa dia. Kalau kita tengok daripada hadis ni, zahirnya seolah-olah kita ini terikat. Ya, maknanya tidak ada ruang untuk kita nak berusaha.
nak tambah rezeki ke, ya, atau berusaha nak membaiki diri daripada ahli neraka ke syurga. Seolah-olah kita ini seperti pendapat i'tiqad Jabariyah. Serah pula-pula kat Allah, ya, beramal lah, ya. Dah tentu syurga lah, tentu neraka lah, beramal. Kalau kita tengok mudah-mudah hadis ni, tidak dah tertulis ahli syurga, ahli neraka, habis beramal. Sahabat pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannati aw maq'adahu minan nari." Kata Nabi, tiadalah daripada kamu, daripada seseorang kamu malaikat, sesungguhnya telah ditulis, telah ditetapkan tempat tinggalnya daripada jannah ke ataupun an-nar. Kita semua dah ditentukan oleh Allah. Jadi ahli syurga ke jadi ahli neraka, ni semua dah tentu ni. Kita tak tahu nanti besok ahli neraka ke ahli syurga, semua dah ditentu oleh Allah. Kat muka bumi ini ada yang Allah tentukan ahli syurga, mati besok masuk syurga lah. Ada yang Allah tentukan ahli neraka, mati besok masuk neraka, ya. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqilu, kalau begitu adakah kami hanya serah saja? Dah tentulah ahli syurga neraka, apa nak beramal? Tak apa. Ya. Kalau dah tentu kami ni ahli syurga dah tak beramal. Kalau dah tentu kami ahli neraka, kami beramal. Kalau ahli neraka ni, apa faedah kami beramal? Kalau nyata kami serah kepada Allah Ta'ala, boleh ke? Sahabat tanya. Sahabat berasa heran juga, ya. Maka Nabi jawab, faqala, sabda Nabi SAW, "I'malu, beramallah kamu," kata Nabi. Fakullu muyassar, setiap satu itu dimudahkan. Maknanya kata Nabi, kalau seseorang itu ditakdirkan dia sebagai ahli syurga, maka Allah akan mudahkan dia beramal sebagai amalan ahli syurga. Kalau seorang itu ditakdirkan sebagai ahli neraka, Allah mudahkan baginya beramal dengan amalan ahli neraka. Itu tanda ni. Tengok kita lah, kita seronok ke mana. Kalau kita seronok beramal, mudah beramal, itu tanda kita ditakdir ahli syurga, insya-Allah. Tapi kalau kita malah beramal, zikir pun malah, sembahyang pun malah, mengaji malah, nak berlari, jadi kalau Facebook, oh punya seronok, ya, panggung wayang punya seronok, dia mudah untuk amalan ahli neraka, itu tanda orang tu ditakdirkan sebagai ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu terus beramal dengan amalan soleh. Mudah-mudahan kita terus masuk ke syurga, ya, sebab setiap satu dimudahkan. Bila mana Allah nak takdirkan seorang itu ahli syurga, maka Allah memudahkan baginya untuk beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Faham? Apa dia amalan ahli syurga? Amalan-amalan soleh. Dah, buat apa saja yang Allah suruh, tinggal apa saja yang Allah larang. Sembahyangnya tak tinggal, puasa tak tinggal, Allah suruh mengaji, suruh baca Quran. Dah, suruh tinggal maksiat tinggal. Itu tanda orang tu dah dimudahkan oleh Allah dengan amalan ahli syurga. Tandanya Allah nak masukkan dia ke syurga. Adapun orang yang Allah mudahkan dia ke neraka, Allah tetapkan dia ke neraka, maka dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Cukup seronok beramal amalan ahli neraka. Ini berpoya-poya sana, poya sini, kan seronok.
Itu tanda ahli neraka dah tu. Ya. Sebab tu kita perlu rasa syukur Allah pilih. Bila Allah pilih kita jadi orang baik, Allah pilih kita duduk dalam keadaan beramal dengan amal orang yang baik, kita kena syukur. Tanda Allah nak masuk kita ke syurga. Jangan lari. Tapi kalau Allah pilih letak tempat orang-orang yang maksiat, lalu kita takut. Ya, duduk melepak dengan orang tak sembahyang, melepak dengan mak dadah, melepak dengan artis-artis, dedah orang, bergaul lelaki perempuan, berhibur, loncat sini. Itu tandanya Allah nak tetapkan dia dalam neraka besok bila mati. Faham? Ya? Apa kaitan pula takdir dengan usaha ikhtiar? Takdir Allah Ta'ala ni dalam dua bentuk. Satu dipanggil takdir dalam bentuk mubram. Yang satu dalam bentuk takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq dan takdir mubram ni takdir yang putus, tak akan berganjak. Allah tetap putus. Seperti kematian, seseorang itu akan mati, maka bila letak ke mati, tak boleh elak daripada mati, mesti mati. Itu panggil mubram. Yang kedua, takdir dalam bentuk mu'allaq. Takdir dalam bentuk digantungkan dengan sesuatu. Contoh, Allah takdirkan hamba aku ni, kalau dalam hari itu dia berusaha sejam, rezeki dia banyak ni. Kalau berusaha 2 jam, rezeki dia banyak ni. Kalau dia tak berusaha, tak ada rezeki bagi dia hari itu. Itu panggil takdir mu'allaq. Jadi kita tak tahu Allah takdir kita dalam mubram atau mu'allaq, tapi kebanyakan berlaku dalam mu'allaq. Maknanya hamba aku ni hari ni, kalau dia berusaha 1 jam, rezeki dia banyak ni. Kalau dia berusaha 2 jam, rezeki dia banyak ni. Kalau dia tak berusaha langsung, tak ada rezeki. Pilih, ikhtiarlah kita nak yang mana. Maka kita memilih sejam. Apa? Kenalah rezeki yang sejam. Dah ditetapkan begitu oleh Allah. Ada bentuk mu'allaq, ada bentuk digantung dengan pilihan hamba. Dia faham? Ya, begitu juga mengaji. Hamba aku ini kalau dia bangun pukul 4 pagi, sembahyang tahajud, usaha hafal sungguh-sungguh, tak kepala, nangis-nangis, dia akan dapat satu layar hari itu. Tapi kalau bangun pukul 6 pagi, kena khatan kenapa, dia tak dapat walaupun satu ayat hari itu. Pilihlah. Kalau dia bangun, dia dapat hari itu. Kalau dia tak bangun, dapat juga, dapat khatan. Dia faham? Ya. Walaupun ditakdir, tapi takdir itu berkaitan dengan pilihan hamba. Sebab bila Allah letakkan satu pilihan, hamba ini ada ikhtiar. Ikhtiar itu makna pilihan. Allah letakkan kuasa memilih dalam hati hamba untuk memilih nak buat baik ke nak buat jahat. Ya, kemudian Allah tak campur tangan. Allah beri kita kebebasan dalam memilih. Hamba aku ni kalau dia pilih buat baik, syurga dah dia. Hamba aku ni kalau pilih buat jahat, neraka dah dia. Hamba aku ni kalau dia pilih berusaha, kaya dah dia. Hamba aku ni kalau dia pilih malas, miskin dah dia. Kemudian kita pilih hari ni bebas. Nak pilih buat baik boleh, nak pilih buat jahat pun boleh. Allah tak kongkong, tu pun agak kita. Kemudian kita pilih hari ni, Allah dah tahu pilihan kita sejak bila? Sejak azali, qadim lagi. Kita pilih hari ni. Allah tak kita pilih. Engkau dia beri pilihan untuk memilih buat baik atau buat jahat. Maka kita pilih buat baik. Macam contoh hari ni kita pilih untuk datang mengaji hari ni. Kita pilih kan nak datang kan?
ikhtiar kita? Allah tahu tak kita memilih untuk datang hari ini? Tahu. Allah tahu sejak bila? Sejak azali. Berdasar ilmu Allah tu, Allah tetapkan qadar. Hamba aku ditakdirkan datang mengaji hari ini atas pilihan dia hari ini. Bukan Allah hukum. Walaupun dah ditetap sejak azali, tapi atas pilihan kita sendiri. Tetap dulu, pilih kemudian. Sebab ilmu Allah qadir. Allah dah tahu kita nak pilih apa hari ini. Maka dia tetap sejak azali, hamba aku pilih untuk usaha. Maka ditulis hari ini hamba aku pilih untuk usaha di dapat ilmu. Adakah pilihan usaha itu dikongkong? Dah atas kita. Lepas tak? Kita pilih hari ini, Allah tetap sejak azali berdasarkan ilmu. Sebab ilmu Allah itu qadir. Kita pilih hari ini, Allah dah tahu dah sejak azali kita nak pilih apa hari ini. Berdasar pilihan kita itulah Allah takdirkan sejak azali hamba aku hari ini berusaha memilih untuk datang mengaji, maka aku beri ilmu dekat dia. Yang tu pula hamba aku hari ini memilih untuk konten menjawab malam baldi, aku tak beri ilmu dekat dia hari ini. Bukan Allah hukum, itu hasil pilihan kita sendiri cuma ditakdir sejak azali berdasarkan ilmu Allah yang qadir. Allah tahu kita nak pilih apa hari ini sejak azali. Berdasar ilmu tu Allah takdirkan. Bukan kongkong. Semata-mata tahu tak boleh namakan Allah kongkong kita tak. Kita yang memilih. Allah tetap berdasarkan ilmu. Boleh faham? Nampak? Ya, kita pilih hari ini. Ni pilih nak mengaji, pilih nak usaha, pilih nak tidur, semua tu terpulang kat kita. Walaupun kita pilih hari ini, Allah tahu tak kita memilih apa hari ini? Sejak bila? Azali. Dengan sebab Allah tahu sejak azali kita nak pilih hari itu tak? Allah takdirkan sejak azali hamba ku hari ini ditakdirkan memilih untuk datang mengaji atas pilihan dia sendiri. Bukan Allah hukum. Yang tu merompak pula, ditakdirkan dia merompak hari ini. Tak ada salah, Allah dia sendiri memilih untuk merompak. Sebab tu dia azab. Allah tahu dia nak pilih, maka Allah catat orang tu memilih nak merompak. Sejak azali dicatatnya. Tapi dia pilih hari ini. Macam mana pula? Sebab ilmu Allah qadir. Walaupun dia pilih hari ini, Allah dah tahu sejak azali. Maka ditetapkan pilihan itu sejak azali berdasar pilihan hamba sendiri. Nampak tak? Lepas tu diazab orang yang buat dosa sebab pilihan dia. Sebab buat dosa bukan Allah hukum dia buat dosa tak. Allah bagi pilih kena buat dosa ke nak buat amal, kau pilih. Bila kita pilih buat dosa, Allah tahu sejak azali dia mencatat dah, hamba aku ni aku dah berpilihan. Tapi dia pilih nak buat dosa, dia takdirkan buat dosa. Dapat dosa gitu. Ya? Makna Allah tak kongkong. Walaupun ditakdir kita tu, takdir tu atas ikhtiar kita sendiri. Boleh Allah nak tetap itu harus bagi Allah. Allah nak ikut ikhtiar kita sendiri boleh. Allah nak ikut ketetapan dia sendiri boleh. Itu dia bagi hidayah. Walaupun kita pilih nak buat begini, tapi Allah tak nak ikut pilihan kita, dia tetap ikut pilihan dia. Itu hidayah. Pilih nak baca jahat, Allah tukar. Hamba aku ni dia pilih nak lari, tapi aku tak nak bagi dia lari. Aku hidayahkan dia kena tangkap dekat pintu baru, hantar balik ke sekolah. Boleh situ. Dia tangkap masuk balik mengaji balik. Boleh. Harus saja bagi Allah. Harus bagi Allah nak menentukan takdir tadi, sama ada nak mengikut pilihan hamba itu atau Allah nak mengubah dengan atas jalan hidayah takdir, taufik hidayah dia. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersih kita dah diberi pilihan tadi, pilihlah yang terbaik. Begitu juga masalah soal rezeki. Rezeki itu memang dah dicatat dah. Rezeki yang tak boleh berubah tu dah dicatat di Lauh Mahfuz. Itu dah confirm tak berubah. Yang dah berubah ni pada ilmu malaikat. Malaikat tak tahu, ilmu yang hakikat yang Allah tahu. Jadi dia dah mengikut asbab tu dah. Jadi kalau ditakdir atas jalan mu'allaq, hamba aku ini kalau dia bangun awal berusaha, hari ini dia dapat rezeki banyak ni. Kalau dia malas bangun berusaha, dia tak dapat rezeki. Maka kita pun pilih berusaha. Allah tahu tak kita pilih berusaha? Sejak bila?
azali. Maka Allah tulis, hamba ku hari ini dia berusaha begini-begini atas pilihan dia sendiri, maka aku beri rezeki dia banyak ni. Hamba ku ini milih malas bekerja, tidur sampai pukul 4 pagi, yang bernama 4 petang, subuh tak bangun, subuh tak bangun, maka tak ada rezeki di hari itu atas pilihan dia. Maka Allah pun tulis sejak azali, hari itu orang tu tak bangun tidur, aku tak nak berezeki kat dia, dia sendiri yang memilih. Maka ditulis begitu. Maka bila tak dapat rezeki, tak disalah Allah kan? Allah catat itu atas pilihan dia sendiri. Macam mana pula? Sebab ilmu Allah qadir. Walaupun dia pilih hari ini, Allah dah tahu sejak azali dia nak pilih apa, itu yang dia catat. Jadi kita pilih yang terbaik lah, berusaha. Mudah-mudahan takdir tadi ada bentuk mu'alah. Yang itu kita tak pasti. Allah takdir mu'alah tak mubrah. Kalau takdir yang mu'alah, insya-Allah kita berusaha, pasti kita akan dapat apa yang kita usaha. So lebih dapat lagi. Ya, mengaji pun gitu. Sebab ghalibnya Allah jadikan muka bumi ini atas mu'alah. Sebab Allah kata waja'alna likulli syai'in sababa. Dan menjadikan satu di muka bumi ini atas as-sabab. Maknanya bila Allah nak jadikan satu hamba itu berilmu tentunya, maka Allah jadikan sebab untuk dia dapat ilmu. Dia rajin berusaha, dia rajin baca, dia rajin berzakar. Ya. Kalau Allah nak jadikan seorang tu rezeki lebih, Allah jadikan sebab agar dia berusaha. Usaha lebih, ngaji lebih, kerja lebih. Ya. Jadi biasanya selari usaha-usaha muka bumi ini kebanyakan ada bentuk mu'allaq belaka. Yang berperang tu berkaitan dengan mati, kotak gitu. Ya. Itu yang ditetapkan. Itu juga macam ajal maut kita. Orang kata ajal mana boleh ditambah. Kalau dia takdir umurnya 50 tahun, 50 tahun kan. Dia mana betul gitu. Itu yang ditulis di ilmu mahfuz, yang ditetap oleh ilmu Allah. Tapi yang ditetap oleh ilmu malaikat Nabi nyawa tu belum pasti. Dia tulis kat situ, hamba aku ini kalau hari ini dia minum racun, mati dia. Tapi hari ini kalau dia tak minum, panjang umur dia. Dia pilih. Dia pilih minum racun. Tak pilih. Hamba aku ni Allah dah tahu nak pilih, dia tulis mati dia. Mati dia. Dia sendiri memilih untuk minum racun. Mati awak. Hamba aku ni kalau dia memilih untuk bersedekah, umur dia panjang setahun. Sedekah banyak umur. Nak banyak umur, banyakkan sedekah. Ya. Sedekah. Banyak sedekah, banyak umur. Kalau takdir gitu, hari ni kalau dia ni sedekah, dia tak accident, maka dia pun sedekah, tak jadi accident. Tak mati. Ya. Itu semua bergantung pada bentuk takdir. Adakah bentuk untuk mu'allaq atau mubrah, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita berusaha. Mudah-mudahan kena pada takdir tadi atau bentuk mu'allaq tadi, dapatlah kita. Tahu tak? Tak usul lebih, dapat lebih. Kita mengaji lebih, dapat ilmu lebih. Ya, sebab bolehnya memang Allah jadikan atas jalan asbab begitu. Jadi maknanya walaupun dah ditetapkan ajal kita, rezeki kita, nasib kita, baik buruk kita, namun i'tikad ahli-sunnah wal jamaah, kita hamba ini masih diberi ruang oleh Allah atas jalan ikhtiar tadi. Jadi bila kita pilih, berdasar pilihan itulah, sama ada Allah nak tetapkan kepilihan kita ataupun Allah nak merubah kepilihan dia, itu hak Allah. Ya, itu baliknya Allah jadikan itu asbab. Waja'alna likulli syai'in sabab. Kalau kita dah pilih untuk berusaha, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita usaha. Kita pilih untuk mengubat orang sakit, insya-Allah kita akan sembuh daripada sakit. Ini dapat Allah jadikan sebab musabab. Wallahu a'lam. Libah. Maknanya jangan nak serah budak-budak ada takdir ahli neraka beramal tak faedah. Kata dia ahli syurga tak beramal pun, bukan begitu. Kena usaha, kata Nabi. Dan tandanya kalau kita ditakdir ahli syurga, Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amalan ahli syurga.
syurga. Jadi seronok sembahyang, seronok tahajud, seronok baca Quran. Tapi kalau ditakdirkan ahli neraka, maka dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Kita rasa tadi kita ni hari ni duduk kat mana? Kalau rasa beramal dengan amalan ahli syurga, rasa seronok, alhamdulillah. Minta Allah tetapkan, jangan ditarik balik. Tapi kalau kita duduk rasa tak seronok amal syurga, seronok amal neraka, banyak-banyak istighfar. Taubat banyak dengan Allah. Ya, supaya Allah ubah bagi seronok beramal dengan amalan ahli syurga. Allah. Ke kitab fiqh. Surat 30. Sunat mandi. Bawah tu mandi sunat. Apa beza? Sunat mandi dengan mandi sunat. Sunat mandi, perkara-perkara yang sunat kita buat ketika mandi. Mandi itu wajib. Mandi wajib. Dan perkara apakah sunat ketika kita mandi wajib? Yang di bawah tu mandi sunat. Mandi itu tak wajib, sunat je. Kedua tajuk. Tak. Jadi hari ini kita nak bincang yang pertama dulu, sunat mandi hadas. Muka surat 30 kitab Inama Penuntut. Sunat mandi hadas. Maknanya perkara-perkara yang sunat kita lakukan ketika mandi hadas. Apa hukum mandi hadas? Wajib, bukan sunat. Tapi itu sunat. Sunat itu perkara apakah yang sunat kita buat ketika mandi hadas itu? Mandi itu wajib. Faham? Ya. Sunatnya banyak, ya. Sunat mandi hadas banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dada kita tu. Kalau kita mandi, dada tu ialah menghadap kiblat. Ya, kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apa dah. Kalau boleh menghadap. Maknanya kalau bila air tu ada pilihan, paipnya tu, kita cari yang menghadap kiblat. Ya. Kalau kolam mandi, cedok lah. Lepas tu masa nak tidur tu menghadap lagi kiblat. Ya, ambil yang tu je. Kolam duduk sini, jangan menghadap kat kolam tu, menghadap kat sana, cedok macam tu. Dada kita tu pasti arah kiblat. Jangan menghadap kepada kolam, menghadap kepada Kaabah. Ya tak? Ejas sendirilah. Semampu mungkin kita ejaslah dada kita tu untuk dapat pahala. Kalau dia tak boleh, tak boleh. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berniat. Sebelum kita berniat tu, nawaitu masalah tu, sunat dulu kita baca Bismillah. Tapi perlu diingat ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, perlu kita niat di hati sebagai dengan niat zikir. Aku berzikir, baru sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu niat zikir ketika baca Bismillah? Kerana Bismillah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran. Surah apa? Surah Fatih. Ayat keberapa? Ayat pertama daripada surah Fatihah. Apa bunyi dia? Kita baca ayat pertama surah Fatihah. Itu ayat pertama.
bermakna kita membaca ayat Al-Quran. Sedangkan waktu itu kita belum mandi, kita berada dalam hadas. Apakah hukum baca Quran ketika berhadas? Haram. Sebab tu nak elak daripada haram, ketika membaca bismillah qasad zikir. Ya, aku berzikir. Baca bismillah tu jangan niat baca Quran, niat berzikir. Dapat pahala sunat. Kalau niat baca Quran haram, tak dapat sunat, haram pula. Ya, sebab bismillah itu Al-Quran. Faham? Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan seperti wudu lah. Sebelum kita cedok air, basuh tapak tangan dulu. Ya. Pertama, kalau bekas air kita tu tak ikut bola, takut mencemari air, najis air. Dulu kan kolah kecil je dia celup betul, takut tangan kita najis kena air yang tak ikut bola, bukan najis. Kalau kolah tu banyak tak apa. Yang ketiga, menggosok-gosok dengan tangan. Gosok dengan tangan baginya ada tangan. Kalau yang tak ada tangan, gosok dengan mana yang boleh, mulut ke, dengan kaki ke, gosok je lah. Ya. Yang ada tangan, guna tangan lah. Yang tak ada tangan, gosok dengan barang sebagainya yang dia boleh gosok. Ya, sentak. Gosok apa? Gosok di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota. Mana saja anggota badan kita, di kepala, di belakang, ya, di bawah ketiak, di paha, di kaki, di celah-celah, tempat-tempat di badan tu paling penting sekali, supaya airnya rata. Faham? Gosok tu pula berturut-turut tu sunat lain. Gosok tu dah sunat, berturut-turut tu sunat juga. Maknanya lepas kita gosok satu anggota, terus gosok anggota yang lain. Jangan sampai kering anggota yang lain baru nak gosok anggota yang lain. Maknanya dia serentak dengan basuh. Mandi ni dia tidak ada tertib seperti wudu. Wudu perlu ada tertib, basuh muka dulu, basuh tangan. Mandi tak tertib, nak basuh mana dulu pun boleh. Cuma mandi tadi walaupun tak ada tertib, dia sunat berturut-turut. Sebelum kering anggota pertama kita basuh, terus basuh anggota yang kedua. Jadi serentak dengan basuh itu sunat juga menggosok. Seperti mana berturut-turut basuh, berturut-turut juga gosok. Ya? Gosok sebelum kering anggota pertama, gosok pula anggota yang kedua. Serentak dengan basuh dah. Nampak? Ya? Seterusnya mulai basuh dari sebelah kanan. Sunat sebelah kanan macam mandi mayat tu. Pernah mandi mayat? Tak pernah. Sekali pergi tengok nama mandi mayat tu. Tengok Pak Bilal terbang tengok. Ya. Ikut dia. Ustaz dulu kecil-kecil dah ikut Pak Bilal mayat. Kecil bayar kamu ni Ustaz dah ikut dah. Ustaz dulu memang hobi seronok beramal. Alhamdulillah, Allah pilih. Kecil-kecil dah ikut Pak Imam, ikut Pak Bilal. Pertama sekali Ustaz mandi mayat orang mandi lemas 4 orang. Anak muda 4 orang. Dia seorang-seorang kelam kat Pulau Jawa tu, nak curi kelabu Cina. Allah, curi kelabu Cina. Kalau tu ada pokok kelabu Cina. Masa dia pergi tu, air sungai kelam tu cetek. Ada lompat daripada lompat. Ambil buah kelabu Cina, patah balik sini, air pasang kejut. Hanyut 4 orang. Besok petang boleh jumpa. Ya. Masa mandi tu hitam badan kucing. Ya. Ada tu lompat Bilal tu, tekan pokok dia keluar kapas tu. Dah buat pos betul dah kena operate dah. Ya. Biru hitam. Itu kali pertama. Kali kedua, orang accident trailer, muka separuh hilang. Ini tak ada. Ini je ada. Macam kepala kambing balut dengan kain putih. Macam mana Pak Bilal nak mandi, dia kata tengok pada kaki dia dulu, jangan tengok muka dulu, tinggal pensang.
Sambil selawat tu tengok kaki selawat naik ke muka dia. Baru kita tak perancang. Masa budak-budak bahaya dia. Pernah juga ada mandi dekat Fatani. Orang kena tembak. Dia cikgu kena tembak. Otak dia kecai, putih atas jalan tu. Jadi masa mandi tu kita tapis, bola tapis, mandi otak dia. Buku kain putih sumbat ke ni. Apa? Oh ya Allah, ya. Itu pengalaman. Kena ikut, cari, ya, belajar. Bab-bab begini. Lagi ada pengalaman tengok mayat, tengok. Besok kita akan jadi mayat, ya. Jadi bila kita mandi itu seperti mandi mayat. Jadi sunat basuh belah kanan, basuh kanan dulu, ke belakang pula bau, belah kiri pula. Mayat yang gitu, ya, depan tekan belakang. Sunat. Kalau tak buat begitu, sah tak? Sah aja, ya. Sunat aja kanan kiri tu. Dia basuh mana-mana dulu pun boleh. Sunat sebab ikut sunnah. Nabi suka mengadat. Dia bila Nabi mandi mula dengan yang kanan, juru dia berkepala. Ya. Kemudian sunat juga membasuh 3 kali. Bila kita mandi tu juru sekali, dah kata ulang balik sekali, ulang balik sekali. Setiap kali dengan rata. Ya, baru tukar kepada kiri pula 3 kali pula. Dan lain-lain banyak lagi dia tak sebut sini. Tersebut dalam kitab Iqna' Bijarimi jilid pertama muka surat 201. Jari Iqna' dia ada 4 jilid tebal. Ada 4 jilid. Dia kalau masuk pondok tahun kedua kita belajar di Jarimi Iqna'. Tahun pertama kita akan belajar kitab Tahrir Anil, kitab apa? Pertama tu Bajuri dari 2 jilid. Nabi Bajuri masuk Iqna'. Kena dia naik lagi sikit pula nanti. Baca kitab besar sikit, Tahrir ke, ya, Mahali ke. Itu susunan kitab pondok. Dia ada 4 jilid yang tebal tu lah. 1 jilid sama tebal Quran tu. Bagi Iqna', bagi Khatib Syarbini. Banyak lagi senat-senat, ya. Antaranya jimatkan air. Bila kita mandi, jimatkan air. Dia tak ada kat sini, sebut dalam kitab lain. Nabi mandi wajib berapa banyak air Nabi guna? Nabi mandi berapa banyak air? 1 gantak. Nabi ambil wuduk berapa banyak air? 1 cupak. 1 gantak, 4 cupak, 1 gam. 1 cupak pasal ni berapa? 4 segi. 4 segi sama 1 cupak. Ada buku ni 2 cupak lah. Mana 1 gantak 4 tapawiyah saja. Ya. Tapi mandi wajib. Kita mandi wajib 2 kolah, 4 kolah, tak ambil sikit. Banyak membazir. Belajar jimat air, ya. Mandi itu kurangkan air, sunat. Juga mandi sunat jangan bercakap. Ya, tumpu pada ibadah. Bila bercakap tu banyak lalai. Ada tak kata, ada tak tu. Bila kita tak cakap tu, kita boleh tumpu tengok mana yang tak kena, mana yang terhalang. Nah, ya.
Tersebut dalam kitab Iqna Al-Jarimi muka jilid pertama muka 201. Apa tersebut di sana? Orang yang berhadas harus mandi bertelanjang dalam tempat yang terlindung. Kalau tempat yang terbuka, tak boleh lah. Yang ini dalam bilik air harus. Makna bila sebut harus, tidak haram, tidak makruh, ya. Ataupun di hadapan orang yang harus menengok auratnya, sama lelaki bini, tak apalah. Antara suami isteri ini tidak ada aurat, ya. Cuma dari segi akhlak lah. Nabi SAW walaupun tidak ada aurat sama suami isteri, Nabi tidak pernah melihat aurat isteri. Bahkan aurat Nabi sendiri Nabi tak lihat. Nabi datang dalam kain, ya. Sebab Nabi seorang yang paling pemalu, ya. Orang paling tinggi iman dia, paling tinggi lah sifat pemalunya. Jadi Nabi tak pernah melihat aurat isteri, ya. Nabi datang dalam kain selimut, ya, kalau nak bersama dengan isteri. Jadi di hadapan orang yang tidak ada aurat boleh buka, harus. Tetapi kata musannif, kalau pakai kain basahan lebih baik, lebih afdal. Kalau kitab Al-Jarimi itu kata gitu, ya. Walaupun harus buka aurat, dalam kitab Al-Jarimi Syekh Khatib Syarbini, ya, dia kata lebih afdal pakai kain tutup aurat walaupun harus buka. Pada pendapat saya, musannif kitab ni pula, tadi dia petik pendapat Syekh Khatib Syarbini dan kitab Al-Jarimi. Dan kitab Al-Jarimi yang kena Syekh Khatib Syarbini kata harus telanjang. Walaupun harus telanjang, afdal tutup aurat. Dia kata gitu. Dan kitab apa? Al-Jarimi. Diulas oleh musannif kitab kita ni. Apa kata musannif? Pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal. Dia kata gitu pula. Sebab apa afdal? Kerana menjimatkan air, lebih-lebih lagi kena jatuh. Air masa kena jatuh ni kan. Kalau kita tak pakai kain ni, jimat sikit air dah. Bila pakai kain, nak kena kat kain lagi, nak kena kat badan lagi. Lagi kata musannif kita nama penuntut ni, kalau begitu, kalau tempat yang dalam bilik begitu, lebih baik tak payah pakai kain untuk menjimatkan air. Nampak bercakap lah dengan kita baju kita. Al-Jarimi dia kata harus buka, afdal tutup aurat. Musannif berkata pula, bagi pendapat aku sebaliknya. Ni bagi khilaf, ya, khilaf ulama fiqh, ya. Bagi pendapat musannif ni dia kata lebih baik buka kerana lebih menjimatkan air. Terpulang lah kita nak ikut Al-Jarimi ke nak ikut kitab ni, ya. Kedua-duanya harus, cuma afdal tak afdal. Buka aurat harus, tutup aurat harus. Tutup aurat lebih afdal ikut pendapat Khatib Syarbini. Ikut pendapat musannif ni, kalau tempat tertutup afdal buka kerana menjimatkan air. Bahkan ada dalil, ya, Nabi Ayub AS mandi dalam keadaan telanjang. Kalau kita buka dalam kitab Dalil Falihin, syarah bagi hadis Riyadhus Shalihin, cerita tentang Nabi Ayub AS sedang mandi. Nabi Ayub mandi Aryan. Apa Aryan? Mana Aryan? Tidak berpakaian. Aryan mana telanjang. Nabi Ayub sedang mandi telanjang. Tiba-tiba datang seekor belalang emas. Belalang emas itu terbang hinggap. Nabi Ayub ambil simpan belalang, ya, belalang emas tulis tapi boleh terbang. Hadis Sahih Bukhari ini, ya, di syarah dalam kitab Dalil Falihin jilid kedua, ya. Dia ada 4 jilid terbalik, ya, di jilid kedua.
Ada cerita Nabi Ayub AS. Jilid kedua atau ketiga, salah satu lah. Jadi ketika Nabi Ayub mandi telanjang, datang belalang emas. Nabi Ayub ambil belalang itu simpan. Terdengar suara menyeru, "Wahai Ayub, tak cukup lagi ke nikmat yang aku beri kepada kau?" Nabi Ayub ni kaya. Nabi Ayub kaya. Nabi Ayub dia ada kambing, mengembala kambing, dan yang menjaga kambing itu ada 40 ekor anjing yang jaga kambing dia. Setiap seekor kambingnya dikalungkan dengan rantai emas. Kaya dia. Tapi walaupun kaya, bila dia mandi tu nampak belalang emas, dia ambil simpan lagi. Jadi diseru oleh satu suara, mungkin malaikat, ya, tanya dia, "Tak cukup lagi ke nikmat yang aku beri?" Kata Nabi Ayub, "Bahkan cukup, tetapi aku masih fakir dengan keberkatan. Aku nak berkat." Maknanya dia ambil belalang itu simpan kerana nak berkat. Daripada hadis itu diistimbat oleh ulama, benda yang gharib, yang jarang-jarang berlaku, sunat nak ambil tafa'ul keberkatan dia. Pada Nabi Ayub ambil simpan. Itu yang ambil simpan di kotak dulu tu. Orang yang tak faham dia kata bid'ah. Tapi sekarang dah banyak dah, tak ada gharib lagi. Dulu-dulu jarang jumpa tu, ya, ada tafa'ul dia. Macam hujan tak hujan, bertahun-tahun tiba hujan, sunat mandi air hujan tu, kerana gharib baru turun, ada berkat dia, ya. Nanti jadi dalilnya Nabi Ayub ambil simpan belalang, bid'ah pada Ayub. Ya, tidak Nabi Ayub bid'ah ambil simpan belalang tu, nak ambil berkat belalang tu. Dan pada gharib itu ada keberkatan. Tak daripada hadis itu jadi dalil mandi telanjang itu tidaklah haram, ya, harus. Cuma dalam kitab kita mengaji ni ada berlaku khilaf antara pendapat musannif kitab kita dengan pendapat Syekh Khatib Syafi'i dalam Iqna', ya. Syekh Khatib kata walaupun harus telanjang, afdalnya tutup aurat. Kata musannif ni pula, bagi pendapat aku lain. Pendapat aku kalau tempat tertutup, afdal buka aurat supaya jimat air, gitu. Nah, kalau kita pakai kain, banyak air nak pakai, basuh kain lagi, nak kena badan lagi. Kalau kita buka, direct daripada badan, jimat air. Kata musannif kita ini yang menuntut. Itu pula nak gitu, dan nak ikut mana, dua-duanya boleh pakai, mereka harus berlaku. Cuma afdal ta'af afdal. Terutama jika air tidak banyak dan senang nak meratakan air dia ke seluruh badan. Dia hukum telanjang ni seperti masalah wuduk dulu, dia bagi khilaful aula, bukan makruh, khilaf aula, menyalahi yang utama, ya. Dia bukan makruh, bukan haram, tapi ada satu hukum dia bagi khilaful aula, menyalahi yang utama. Yang utamanya jangan telanjang, ikut kena tadi lah. Bukan makruh, cuma khilaful aula. Kalau kita telanjang, menyalahi yang utama, gitu. Saya masuk saja baru, insyaAllah kita sambungkan datang. Mandi sunat. Ni mandi itu sendiri sunat. Yang tadi mandinya wajib. Cuma ketika mandi itu apa yang sunat kita buat. Yang tadi baru ni mandi itu sunat. Boleh berlaku begini, sunat mandi, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.